Orang ramai tidak melepas peluang semasa pameran kumpulan Taib yang diadakan selama 3 hari dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan keuangan, takaful dan perkhidmatan pengembaraan. Pelbagai tawaran juga disediakan oleh kumpulan syarikat perbadanan Taib sepanjang 30 tahun perkembangan dan inovasinya. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Orang ramai berpeluang meneroka budaya dan makanan Republik Korea semasa Festival Korea yang diadakan selama 3 hari. Festival ini juga memberi peluang kepada peniaga untuk mempromosi produk mereka sekaligus meningkatkan pendapatan sampingan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, pemangku setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Di era digital ini, media sosial menjadi salah satu platform pemasaran yang paling efektif dan efisien untuk meraih perhatian pelanggan. Justru beberapa platform media sosial memainkan peranan terhadap produk satu kampung satu produk satu kes satu P, tidak hanya memberikan peluang luas menampilkan produk tersebut, bahkan meningkatkan jumlah tempahan produk dipasarkan di dalam negara bahkan juga keluar negara dengan misi untuk melestarikan kuih-kuih kering tradisional, kuih jala dan kuih lidah hasil produk 1K1P Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri menjadi pendapatan tetap beberapa ahli biro tersebut. Kuih jala dan lidah diusahakan sejak bertahun lamanya terus kekal berada di pasaran dan menerima tempahan berterusan, bahkan juga menjadi buah tangan khas bagi para pelancong dalam dan luar negara. Expo yang diadakan dari Jabatan Daerah, Pertanian dan Jabatan Penjara, kami ada ikut turun. Dari sana produk kami ini ekspos ke arah orang ramai. Misalnya kami ekspos arah macam media massa secara online, FB, Instagram, contoh Telegram, menyurang supaya aku jalani in the purpose bah. Tempahan sajalah online saja, orang WhatsApp saja. Kalau masyarakat ngantar ke kedai kami tidak berlaku lah, pasal tempahan tu terlampau banyak. Andang ada yang keluar negara sudah, pasal ada yang orang Malaysia membawa ke negeri dorang. Ada juga Filipina, Indonesia pun juga. Perkembangan produk 1K1P sudah tentu akan dapat memberikan peluang kepada belia di negara ini sebagai sumber pekerjaan, malahan juga sumber pendapatan di samping meningkatkan tahap ekonomi kalangan komuniti sebagai salah satu objektif dalam Awasan Brunei 2035. Bank Baiduri menerima pengiktirafan berterusan terhadap kekukuhan keuangan dan daya tahan institusinya selepas pengesahan semula penarafan kredit peminjam jangka panjang dan jangka pendek dengan prospek stabil oleh S&P Global Ratings. Menurut laporan tersebut, penarafan Bank Baiduri mencerminkan franchise runcitnya yang dominan, kedudukan modal yang sangat kuat, keuntungan yang stabil dan kepentingan sistematik yang tinggi dalam sektor perbankan di negara Brunei Darussalam. Pelancaran pejabat wakil Bank Baiduri di Singapura dan penubuhan perbankan institusi itu adalah untuk mengetuai pertumbuhan merentas sempadan dan meningkatkan hubungan dalam kalangan seluruh pasaran ASEAN. Ini bermakna bank tersebut berada pada kedudukan yang baik untuk menyokong keperluan pembiayaan berskala besar.
Teknologi cetakan 3D kini bukan lagi sesuatu yang asing, malah semakin berkembang pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang, daripada pendidikan, kejuruteraan sehinggalah kepada reka bentuk kreatif. Di negara Brunei Darussalam, 3D Lab, sebuah syarikat tempatan yang diasaskan oleh Awang Muhammad Amirul Hadi bin Samri, menawarkan pelbagai produk dan khidmat berkaitan cetakan 3D. Ditubuhkan pada tahun 2019, syarikat ini bermatlamat untuk menawarkan bahan cetakan 3D berkualiti tinggi seperti filamen dan resin dengan harga yang berpatutan kepada pasaran tempatan. Kami menyediakan khidmat penyelenggaraan dan sokongan teknikal untuk memastikan mesin pelanggan sentiasa berfungsi dengan baik. Tambahan pula, kami juga bekerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memberikan latihan asas hingga lanjutan mengenai penggunaan teknologi 3D printing bagi menyokong pembelajaran abad ke-21 dan kemahiran teknikal pelajar. Timbulnya idea untuk menubuhkan 3D Lab bermula setelah Awang Muhammad Amirul Hadi sedar akan kesusahan individu serta perniagaan yang menghadapi cabaran untuk mendapatkan penyelesaian khusus apabila berdepan dengan masalah seperti alat ganti yang sukar dicari, rekaan unik atau keperluan prototipe. Melalui 3D printing, beliau melihat peluang untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenaan dengan lebih cepat, fleksibel dan kos efektif. Harapan masa akan datang untuk 3D Lab, kami berharap untuk terus memperluas rangkaian produk dan perkhidmatan kami, termasuk menambah lebih banyak jenis filamen, printer dan aksesoris untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin berkembang. Kami juga merancang untuk memperkenalkan lebih banyak servis seperti cetakan custom dan bengkel latihan berkala. Harapan utama kami adalah untuk menjadikan 3D Lab sebagai syarikat 3D printing terbesar di Brunei. Bukan sahaja dari segi jualan tetapi juga dari segi pengaruh, sokongan komuniti dan sumbangan terhadap pendidikan dan inovasi tempatan.